Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini kita meneruskan pembelajaran kita daripada tajuk bahagian tilawah tingkatan 3 iaitu Al-Quran Petunjuk Kebenaran. Unit 1 Mesej Al-Quran. Pelajar boleh merujuk buku teks di muka surat 5 hingga 8. Isi kandungan. Dalam pelajaran ini kita akan membaca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 5. Yang kedua, kita akan mengetahui intisari ayat dan pelajar perlu menghafal ayat ini sebagai ayat hafazan. Baiklah, kita teruskan dengan membaca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 5 dengan bacaan yang betul dan bertajwid. Ustazah bacakan ayat ini dengan bacaan contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. Baiklah, kita teruskan dengan membaca maksud ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja, yang bermaksud segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hamba-Nya kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikannya sesuatu yang bengkok. Qayman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Maksud ayat kedua, bahkan keadaannya tetap benar untuk memberi peringatan dengan azab yang sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memberikan berita gembira kepada orang yang beriman yang melakukan amalan-amalan soleh bahawa mereka akan mendapat balasan yang baik. Makisina fihi abada. Maksud ayat ketiga, mereka tetap tinggal dalam balasan yang baik itu selama-lamanya. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhazallahu walada. Maksud ayat keempat, dan juga Al-Quran itu memberi amaran kepada orang yang berkata Allah mempunyai anak. Mereka tidak mempunyai pengetahuan mengenainya dan tiada juga datuk nenek mereka. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan tahruju min afwaihim in yaquluna illa kaziba. Maksud ayat yang kelima, mereka sungguh perkataan syirik yang keluar daripada mulut mereka. Mereka hanya mengatakan perkara yang dusta.
Seterusnya, kita lihat intisari ayat. Intisari ayat ini surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 5. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Quran sebuah kitab yang benar dan sebagai petunjuk kepada manusia. Yang kedua, Al-Quran memberikan peringatan tentang balasan neraka kepada orang yang melakukan perbuatan syirik. Intisari ayat yang ketiga ialah Al-Quran membawa berita gembira kepada orang yang beriman dan melakukan amalan soleh. Intisari ayat yang keempat, perbuatan syirik berpunca daripada kejahilan dan mengikut ajaran nenek moyang secara membuta. Dan intisari yang kelima, lafaz syirik merupakan suatu pembohongan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Renungan sejenak, apakah kelebihan surah Al-Kahfi? Di antaranya ialah barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, maka ia akan mendapat cahaya antara dirinya dan rumah yang mulia, yakni Kaabah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Dan yang kedua, kelebihan surah Al-Kahfi, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumaat. Hadis riwayat Hakim. Baiklah anak-anak sekalian, pelajar perlu menghafal surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 5 sebagai penilaian hafazan. Alhamdulillah, semoga apa yang telah Ustazah sampaikan tadi, semua pelajar dapat memahami dan dapat memberi manfaat kepada semua. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi.